A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sekitar 2 minggu lepas kita telah sama-sama mengadakan majlis, kemudian kita bercuti sempena hari Aidil Adha. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita untuk dapat bertemu semula dalam majlis pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli karangan Imam Al-Haramain, karangan Al-Imam Al-Mahalli dalam menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kebaikan dalam memahami kitab ini, dan insya-Allah dalam masa yang sama moga-moga direzekikan untuk kita dapat menghafaz matan Al-Waraqat yang merupakan matan asas bagi pengajian ilmu usulul fiqh insya-Allah. Pada hari ini kita akan meneliti berkenaan dengan baki hukum ataupun baki status perbuatan seseorang mukallaf. Sebelum ni kita telah meneliti perbuatan yang namanya wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh. Kita baru selesai 2 minggu lepas berkenaan dengan makruh. Dan alhamdulillah ada ditimbulkan tentang makruh dan juga khilaful aula, apa bezanya. Dan hari ini kita akan masuk kepada as-sahih dan juga al-batil, dan kita akan masuk juga dalam perbahasan-perbahasan yang seterusnya insya-Allah. Jadi sebelum kita berbicara tentang perbahasan yang ingin dibincangkan, sebagaimana biasa mari kita mengulang kembali hafalan matan Al-Waraqat yang telah sama-sama kita hafaz dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matni waraqatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه.
فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Okey, kita terus sikit dengan sambungan hafalan yang baru insya-Allah. Wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف 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 ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Kita baca pada awal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه
فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, direzekikan Allah kita dapat selesai menghafaz sampai pada ucapan yang berbunyi wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih. InsyaAllah kita akan meneliti huraian bagi matan yang berbunyi was-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi, sehinggalah sampai kepada matan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menghayatinya pada petang ini insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan nikmat dapat bersama dalam majlis ini, dan kita baru saja selesai menghafaz matan tadi, dan sekarang kita akan melihat huraian terhadap was-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bih. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام الجلال المحلي رحمه الله سبحانه وتعالى وهو الإمام محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المحلي المتوفى في أول محرم سنة 64 و800 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi 'ala al-waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullah
was-sahihu min haitsu wasfuhu bis-sihhati ma yata'allaqu bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi bi an istajma' ma yu'tabaru fihi syar'an 'aqdan kana aw ibadatan. Setelah kita meneliti 5 status ataupun 5 jenis perbuatan mukallaf dalam perbahasan yang sebelum ini, iaitu al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur yang sama erti dengan al-haram, al-makruh. Kita selesai 5. Al-wajib, al-mandub ataupun orang Melayu panggil sunat, al-mubah ataupun jaiz. Yang keempat adalah al-mahzur atau sama erti dengan al-haram, dan yang kelima adalah al-makruh. Selesai kita meneliti 5 jenis perbuatan manusia yang berkait dengan 5 hukum. Yang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang 5 ini adalah al-hukmu at-taklifi, dan kita telah pun bicarakan dalam majlis-majlis sebelum ini apakah dia al-hukmu taklifi. Kita akan didedahkan sekarang berkenaan dengan 2 jenis perbuatan mukallaf yang berkait dengan 2 hukum wad'i. 2 hukum wad'i. Kalau tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT masih ingat dalam majlis-majlis sebelum ini, saya menyatakan bahawa hukum ada 10. Okey, pertama hukum ada 2 jenis, iaitu al-hukmu at-taklifi dan juga al-hukmu al-wad'i. Al-hukmu taklifi ada 5, manakala al-hukmu al-wad'i juga ada 5. Dalam matan al-waraqat disebut 7 daripada 10 hukum ini. Disebut 7 daripada 10. Iaitu disebut 7 perbuatan yang berkait dengan 7 hukum. Yang pertama, perbuatan yang namanya al-wajib yang berkait dengan hukum al-wujub. Yang kedua, perbuatan yang namanya mandub yang berkait dengan perbuatan an-nadbu, dengan hukum yang namanya an-nadbu. Yang ketiga adalah al-mubah, yang mana al-mubah yang merupakan perbuatan mukallaf ini berkait dengan hukum yang namanya al-ibahah. Yang keempat, perbuatan yang keempat adalah al-makruh yang berkait dengan hukum yang namanya al-karahah. Yang kelima adalah al-hurmah ataupun yang kelima adalah al-haram ataupun al-mahzur yang berkait dengan hukum yang namanya adalah al-hurmah ataupun al-hazru. Ini adalah 5 hukum dan juga 5 perbuatan yang berkait dengan hukum-hukum tersebut. 5 hukum ini dia berada dalam kategori al-hukmu at-taklifi. Manakala al-hukmu al-wad'i juga ada 5, iaitu asy-syartu asy-syartiyah, asy-syartiyah, as-sababiyah, al-mani'iyah, as-sihhah dan juga al-butlan ataupun al-fasad. Jadi ada 5 hukum yang berkaitan dengan al-hukmu al-wad'i. Jadi kalau kita tanya berapa jumlah hukum, tak kira sama ada dia hukum taklifi atau hukum wad'i, kita kata ada 10. Iaitu al-wujub, al-nadbu, al-ibaha, al-hazru dan juga al-karahah. Seterusnya asy-syartiyah, as-sababiyah, al-mani'iyah, as-sihhah dan juga al-butlan. Ataupun boleh juga disebut al-fasad. Jadi dalam kitab ini 5 hukum taklifi disebut. Tetapi hukum wad'i pula disebut 2 sahaja daripada 5 hukum wad'i, iaitu as-sihhah dan juga al-butlan. As-sihhah dan juga al-butlan. Okey, kita tengok hukum as-sihhah dan perbuatan yang berkait dengan as-sihhah namanya as-sahih. Di sini sebut qala rahimahullah was-sahih. Perbuatan yang namanya sahih. Perbuatan itu namanya sahih. Definisi perbuatan yang namanya sahih min haitsu wasfuhu bis-sihhah. Dari sudut perbuatan itu bersifat dengan as-sihhah. Maksud perbuatan itu bersifat dengan as-sihhah iaitu perbuatan itu dia berkait dengan hukum yang namanya as-sihhah. Dia berkait dengan hukum yang namanya as-sihhah.
Jadi hukum namanya sihah. Perbuatan yang berkait dengan hukum as-sihah pula adalah dinamakan as-sahih. Perbuatan itu dinamakan as-sahih. Jadi sebagaimana dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini dinyatakan al-wajib contohnya. Erti al-wajib dari sudut ia berkait dengan hukum yang namanya al-wujub adalah bagian-bagian al-mubah. Dari sudut ia berkait dengan perbuatan yang namanya al-ibahah adalah bagian-bagian. Kita nyatakan ataupun Imam Al-Mahalli mendatangkan kalimah min haisu, iaitu dari sudut. Ini adalah kerana perbuatan al-wajib itu beraneka ragam. Begitu juga al-mubah, begitu juga as-sahih. Setiap perbuatan itu berbeza dari sudut hakikat dengan perbuatan yang lain. Walaupun kesemuanya dinamakan as-sahih. Jadi, oleh kerana untuk mendatangkan satu definisi yang merangkumi semua perbuatan yang berada atau dinamakan sebagai as-sahih adalah satu perkara yang tidak mampu, kerana setiap perbuatan itu adalah berbeza-beza dari sudut hakikatnya. Maka para ulama kita, contoh di sini Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan definisi as-sahih bukan dari sudut hakikat as-sahih, kerana ia adalah mustahil secara adat untuk kita datangkan satu definisi yang merangkumi semua jenis as-sahih. Sebab setiap as-sahih berbeza-beza. Maka yang mereka mampu adalah mendatangkan definisi as-sahih bukan dari sudut hakikat as-sahih, tapi dari sudut hanya melihat dari satu sisi pandang semata-mata, iaitu dari sudut sisi pandang perbuatan yang namanya as-sahih ini dia berkait dengan hukum yang namanya as-sahih, as-sihah. Jadi as-sahih dari sudut ia bersifat dengan as-sihah, iaitu dia berkait dengan hukum yang namanya as-sihah. Ketika kita melihat sudut ini, as-sahih adalah ma yata'allaqu bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi. Sesuatu perbuatan yang berkait dengan an-nufuz. Apa dia an-nufuz? An-nufuz ni kalau kita lihat dari segi asal bahasa Arab, an-nufuz adalah al-bulughu ila al-maqsud. An-nufuz adalah al-bulugh ila al-maqsud. Sampai kepada yang diinginkan. Jadi asal an-nufuz iaitu sampai kepada tujuan, sampai kepada matlamat. Jadi itu asal pada kalimah an-nufuz, ya. Okey, kemudian disebut wa yu'taddu bihi, dan perbuatan itu diiktibar. Maknanya sebarang perbuatan yang berkait dengan sampai kepada tujuan, sahabat kita kata lulus, ya. Sampai kepada maksud yang diinginkan. Kalau dulu orang Arab kata nafazas sahmu, anak panah telah sampai kepada sasaran. Anak panah sudah sampai kepada sasaran yang diinginkan. Jadi itu asal kalimah nafaz, sampai kepada sasaran. Jadi sebarang perbuatan yang berkait dengan kesampaian kepada sasaran, dan sebarang perbuatan yang diiktibar, maksudnya ia adalah perbuatan yang diiktibar oleh syarak, maksud dia, maksudnya syariat menganggap perbuatan itu adalah satu perbuatan yang diiktibar, maka perbuatan ini dinamakan as-sahih. Sebarang perbuatan yang sampai kepada tujuan dan diiktibar oleh syariat, maka ia dinamakan sebagai as-sahih. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an 'aqdan kana aw ibadatan. Gambaran kepada perbuatan yang sampai kepada maksud
sampai kepada tujuan dan perbuatan itu diiktibar oleh syariat, apa rupa bentuk dia, apa gambarannya? Gambarannya adalah bi anistajma'a, apabila perbuatan itu telah menghimpunkan, perbuatan itu telah menghimpunkan. Istajma' di sini sama erti dengan jama'. Bi an jama'a ataupun bi anistajma'a sama erti. Jadi perbuatan itu telah menghimpunkan apa sahaja yang diiktibar padanya oleh syarak. Maknanya satu perbuatan itu, apabila orang yang melakukan perbuatan itu telah melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil kira segala benda yang telah ditetapkan oleh syariat, maka perbuatan itu apabila dilakukan berdasarkan apa yang telah diiktibar oleh syariat, maka apabila perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, perbuatan itu pun diterima, diiktibar oleh syariat. Sebagai contoh, bila kita melakukan salat, seseorang yang melakukan salat, syariat telah meletakkan garis panduan. Salat mesti dilaksanakan apabila orang yang melaksanakan salat tersebut suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Dia kena berwuduk. Kalau dia berjunub, dia kena mandi junub terlebih dahulu. Kemudian dalam masa yang sama, syariat juga mengiktibar bahawa sembahyang mesti ada rukun-rukunnya. Mesti baca Al-Fatihah, mesti rokok, mesti sujud. Ada beberapa perbuatan yang mesti dilakukan, dan yang menetapkan bahawa perbuatan itu mesti dilakukan adalah syariat. Maka apabila seseorang itu ataupun apabila perbuatan itu telah mengumpulkan semua perbuatan yang diiktibar oleh syariat bagi perbuatan tersebut, contoh dia nak melakukan solat, dia telah berwuduk terlebih dahulu, dan dia juga telah melakukan semua rukun-rukun bagi sembahyang dengan sempurna, tidak ada satu rukun pun yang ditinggalkan, tidak ada satu syarat pun yang ditinggalkan, maka ketika itu sembahyang tadi sudah sampai kepada tujuan mengapa ia dilakukan, dan dalam masa yang sama sembahyang itu juga telah diterima dan diiktibar oleh syariat. Tapi kalau dia sembahyang, habis sembahyang dia kata saya sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk. Jadi ketika itu sembahyang yang dilakukan ini telah dilakukan tanpa ada perbuatan yang dimestikan oleh syariat, iaitu wuduk. Dia sembahyang tanpa wuduk, maka sembahyang ini tidak diiktibar oleh syariat. Sembahyang ini tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh syariat, maka ketika itu sembahyang ini tidak dinamakan sebagai sembahyang yang sahih. Sebaliknya akan dinamakan sebagai sembahyang yang batil, sembahyang yang fasid, sembahyang yang rosak, yang tidak sah. Okey. Lalu kata Imam Al-Mahalli, aqdan kana aw ibadatan. Tak kiralah perbuatan tersebut adalah dari sudut dia adalah dalam kategori ibadah atau dia dalam kategori akad. Akad ni maknanya ada ijab dan qabul. Maknanya kalau ibadah dia tak ada istilah ijab dan qabul. Kita tidak ada perjanjian di antara dua pihak. Ibadah kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi contoh seperti jual beli. Jual beli ada syarat-syaratnya, dan dia adalah merupakan satu kontrak ataupun satu persepakatan di antara dua pihak. Jadi itu dipanggil sebagai al-aqdu, akad. Orang kata akad. Akad jual beli, akad pinjaman, akad contohnya akad saham dan sebagainya. Jadi apabila sesuatu perbuatan itu cukup cukup syaratnya, cukup rukunnya, maka ketika itu dia telah sampai kepada tujuan dan dia telah diiktibar oleh syariat. Tak kisahlah sama ada perbuatan itu adalah akad atau ia adalah ibadat. Sama ada ia akad atau ia adalah ibadat. Okey. Ambil contoh tuan-tuan, ambil contoh.
seseorang yang menjual barangnya. Zaman sekarang ni, saya di Perak ni tuan-tuan, sekarang ni banyak betul buah durian. Banyak sungguh buah durian. Jadi katakan satu orang dia ada durian. Dia ada durian yang banyak. Dia memiliki durian. Contoh dia memang tanam durian. Lalu akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ada kebun durian dan saya ingin memiliki buah durian. Lalu saya pun cakap dengan dia, saya nak beli durian kamu. Dia kata boleh. Berapa harga? Dia kata harga bagian. Saya pun bayar berapa yang dia inginkan. Dia pun serahkan durian itu kepada saya. Maka ketika ini perbuatan saya melakukan proses jual beli tadi. Jual beli tersebut, perbuatan yang namanya jual beli ini dalam contoh ini adalah dinamakan jual beli yang sahih. Perbuatan yang sahih. Kenapa ia dinamakan sebagai perbuatan yang sahih? Kerana saya telah meraihkan segala perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Syariat meletakkan dalam satu jual beli, hendaklah barang yang dijual itu memang milik penjual. Kemudian wang yang akan dibayar oleh pembeli memang milik pembeli. Tak boleh kalau saya beli durian tadi, rupa-rupanya orang yang jual durian tu dia curi durian orang. Dia jual durian orang lain dan dia bukan wakil orang. Dia curi durian orang dan dia buat satu jual beli dengan saya. Maka kalaulah selepas itu rupa-rupanya saya dapat tahu durian itu durian curi, maka ketika itu proses jual beli itu bukanlah jual beli yang sah. Tapi kalau saya beli durian itu memang durian itu milik penjual. Dan saya pula ketika membayar memang duit itu duit saya. Saya bukan curi duit orang. Dalam masa yang sama, benda yang dijual adalah memang benda yang bukan dianggap najis oleh syariat. Tidak sah jual najis. Okey, tapi yang dijual adalah barang yang halal, barang yang memang tidak dianggap barang yang bernajis. Maka ketika itu setelah diraikan dan saya membeli bukan dengan dipaksa, dia menjual juga bukan kerana dipaksa, maka ketika itu apabila saya telah melakukan semua syarat-syarat dan rukun-rukun bagi jual beli dan sempurna segala perkara tersebut, maka jual beli durian tadi dipanggil jual beli yang sah. Al-bay'u sahihun. Jual beli tersebut dinamakan jual beli yang sahih. Kenapa? Sebab ia sudah sampai, kerana perbuatan itu adalah perbuatan jual beli itu dia telah berkait dengan sampai kepada tujuan. Sebab apa tujuan jual beli? Tujuan jual beli adalah supaya barang milik penjual berubah status menjadi barang milik pembeli. Kemudian duit yang dibayar oleh pembeli menjadi milik penjual. Jadi itu tujuan jual beli. Itu tujuan jual beli. Apabila tujuan jual beli ini sampai kepada maksudnya, kenapa sampai pada maksud? Kerana saya telah meraihkan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Saya tak jual benda yang diharamkan. Saya bukan paksa dia supaya jual. Dan cukup segala syarat dan rukun bagi jual beli, maka sampailah kepada tujuan, sampailah kepada tujuan tujuan perbuatan itu dilakukan. Kemudian dalam masa yang sama, perbuatan itu diiktibar, dianggap absah, dianggap sah oleh syariat. Kenapa syariat menganggap sah? Kerana saya telah melakukan segala benda yang dituntut oleh syariat untuk saya melakukan sewaktu proses jual beli tersebut. Jadi apabila perbuatan itu sampai kepada tujuan dan diiktibar oleh syariat, maka perbuatan itu dinamakan sebagai perbuatan sahih. Manakala firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas atau apa saja dalil yang menunjukkan bahawa jual beli itu adalah jual beli yang sah, hukum ataupun firman Allah Ta'ala itu dinamakan as-sihhah, as-sihhatu. Kerana al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Jadi hukum adalah firman Allah, begitu juga sabdaan Nabi, begitu juga ijma', qiyas dan sebagainya
yang menunjukkan bahawa perbuatan itu, perbuatan yang saya lakukan ini adalah kalau hukum itu adalah as-sihhatu, maka firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi ataupun ijma' ataupun qiyas tadi menunjukkan bahawa perbuatan itu sampai kepada tujuan dan diiktibar oleh syariat. Okey, jadi kata para ulama kita, an-nufuz adalah perbuatan mukallaf. An-nufuz adalah perbuatan mukallaf. Manakala mu'taddun bihi itu adalah perbuatan syariat, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila orang tanya, okey, as-sahih adalah sebarang perbuatan yang berkait rapat dengan kesampaian kepada tujuan, sampai kepada tujuan. Jadi sampai kepada tujuan itu adalah tindakan saya. Saya sendiri yang telah melakukan beberapa perbuatan sehingga menyebabkan apa yang saya inginkan terhasil. Dalam masa yang sama, perbuatan itu dianggap sah. Siapa yang menganggap ia sah? Bukan saya. Yang menganggapnya sah adalah syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi an-nufuz dengan i'tidad adalah dua perbuatan. An-nufuz perbuatan mukallaf, manakala al-i'tidad adalah perbuatan syariat, iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada sahabat kita Ustaz atau saudara Luqman Melaka dia kata ada gambar kitab tak, nak beli kitab Okey, ni kitabnya, ini kitab yang kita gunakan, nuskhah syarah Imam Mahali. Dan kalau tuan klik di bahagian kalau tengok kita punya kelas ini, dia ada iklan di bahagian bawah tu. Saya telah nyatakan ataupun web bagi kedai buku kita, kedai buku Ruak Jawi, dan di situ ada gambar buku, ada gambar buku syarah Imam Mahali, ada gambarnya sekali. Jadi boleh dilihat di situ insya-Allah. Ada gambarnya. Tuan tengok balik iklan program ni, iklan kelas pada hari ni, ada dinyatakan kedai buku, web kedai buku, di situ akan didatangkan. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah as-sahih. Contoh ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih apabila saya melakukan perbuatan yang diiktibar oleh syariat. Maka ketika itu perbuatan itu dianggap sahih. Solat yang saya lakukan contohnya dia panggil sebagai as-salatu sahihah. Sembahyang telah menjadi perbuatan yang sahih. Itu adalah as-sahih. Jadi as-sahih ni sama ada ia ibadat atau dia adalah akad, ia tidak menjadi masalah. Sama ada akad ataupun ibadat, kalau cukup rukun, cukup syarat, maka sempurnalah perbuatan itu dianggap sebagai sahih. Manakala hukum bagi bagi perbuatan itu dinamakan as-sihhatu, dinamakan as-sihhah. Saya buat contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam satu perbahasan dalam satu perbahasan fiqh dibincangkan kanak-kanak yang belum baligh, kalau dia berpuasa, dia sudah pun mumayyiz, kemudian dia berpuasa, dia tak baligh lagi, dia berpuasa, sah tak puasa dia? Kanak-kanak yang belum baligh kemudian dia berpuasa, kemudian dia berpuasa. Saya rasa mungkin saya boleh kongsi kita punya, sebab saya akan datangkan contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai hukum as-sihah, kemudian perbuatan itu namanya sahih. Sebentar saya nak share sikit. Okey, ni contoh yang saya datangkan. Okey, satu perbuatan yang dibincangkan di sini iaitu seseorang kanak-kanak yang berpuasa, sama ada puasa bulan Ramadan atau puasa sunat, dalam keadaan dia masih kanak-kanak, dia belum lagi baligh, dalam keadaan dia bukanlah bayi, dia sudah mampu untuk berfikir, dia sudah mumayyiz istilahnya. Adakah
ibadah dia sah atau tidak. Ibadah yang puasa yang dilakukan itu sah atau tidak. Jadi berdasarkan mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, perbuatan seorang kanak-kanak yang sudah mampu untuk membezakan mana baik mana buruk, yang kita panggil dengan istilah al-mumayyiz, kanak-kanak ini tindakan dia berpuasa, sama ada puasa wajib atau puasa sunat, perbuatan ibadah puasa tadi adalah sahih. Perbuatan itu adalah sahih. Maknanya ibadah puasa yang dilakukan oleh kanak-kanak tadi adalah ibadah yang sahih. Ibadah itu adalah sahih. Dan kita telah pun berbincang sebelum ini, kita kata as-sahih adalah perbuatan. As-sahih adalah perbuatan yang sampai kepada maksud dan diiktibar oleh syariat. Manakala hukum bagi as-sahih pula dinamakan as-sihhatu. Maknanya ucapan syariat, sama ada Allah ataupun Nabi ataupun dalam bentuk ijma' dan qiyas contohnya, yang menunjukkan bahawa perbuatan itu sahih, hukum itu ataupun ucapan syariat itu dinamakan as-sihhatu. Jadi hukum perbuatan as-sahih adalah as-sihhah. As-sihhah adalah hukum bagi as-sahih. Manakala as-sahih pula adalah satu perbuatan yang sampai kepada maksud yang diinginkan, dan dalam masa yang sama perbuatan itu diiktibar oleh syariat. Okey. Sebentar saya nak datangkan contohnya. Okey, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Nabi. Dah puasa tadi adalah okey, hadisnya ada diriwayatkan. Okey, ini hadis daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari saya datangkan sekarang. Okey, saya dah datangkan di bahagian nota kaki, di bahagian di bahagian komen, satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu bisanadihi anir Rubai' binti Muawwiz radhiyallahu taala anhuma qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghadata Ashura ila qural ansari man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha saiman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nasumu bal wa nusawwimu saya baca tadi fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Okey, dalam hadis ini Sayyidatuna Ar-Rubai' binti Muawwiz radhiyallahu taala anhuma telah menyatakan bahawa pada siang hari pada awal pagi hari Ashura. Hari Ashura itu 10 Muharram Kita tak lama lagi kita akan menyambut bulan Muharram Kita akan bertemu dengan 10 Muharram. Hari itu adalah hari Ashura. Jadi pada satu ketika dahulu pada zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada 10 Ashura pada 10 Muharram iaitu hari Ashura, pada pagi 10 Muharram,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghantar utusan, telah menghantar wakil baginda Nabi. Seorang wakil telah dihantar oleh Nabi pergi ke perkampungan-perkampungan orang-orang Ansar. Nah, supaya apa yang Nabi ingin sampaikan itu sampai dan diketahui oleh orang-orang Ansar. Jadi Nabi telah mengutuskan satu orang pergi ke kampung-kampung orang Ansar. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi? Nabi menyampaikan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Siapa yang dia telah pun pada pagi tersebut telah pun makan, dia pada pagi itu telah pun makan, maka hendaklah dia sempurnakan sebahagian siang hari yang berbaki. Maknanya siapa yang dah makan, Nabi SAW minta dia tak payah makan dah. Cukuplah apa yang dia dah makan. Kemudian dia hendaklah meninggalkan sebarang makanan dan minuman pada hari tersebut. Kemudian kata Nabi lagi dalam utusan tersebut ataupun mesej yang ingin disampaikan oleh Nabi melalui utusan wakil baginda Nabi ke kampung-kampung orang Ansar tersebut. Okey, baki mesejnya adalah barang siapa yang dia pada pagi itu, pada pagi 10 Muharram itu ataupun hari Ashura tersebut, dia masih lagi belum makan. Bila sampai mesej tu, dia ketika itu kebetulannya belum makan lagi, tak sarapan pagi lagi, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Jadi hadis ini telah menunjukkan bahawa Nabi SAW meminta orang-orang Ansar untuk berpuasa pada 10 Muharram, iaitu pada hari Ashura. Lalu kata Sayyidatuna Rubai' binti Muawwiz, kata beliau, maka kami satu ketika dahulu, iaitu pada zaman Nabi SAW, kami telah berpuasa pada 10 Muharram. Selepas daripada mesej daripada wakil Nabi itu tiba ke perkampungan orang-orang Ansar. Jadi kata Sayyidatuna Rubai', lepas makluman daripada wakil tersebut yang menyatakan Nabi meminta kami berpuasa pada 10 Muharram, selepas kami dapat tahu, kami pun selepas itu berpuasa setiap kali tiba 10 Muharram. Dan kami telah meminta anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Maknanya bukan sekadar kami saja berpuasa, anak-anak kecil kami yang belum baligh, kami telah minta mereka berpuasa. Dan kami telah menjadikan ada permainan yang diperbuat daripada bulu binatang, diperbuat daripada bulu binatang yang telah diwarnakan. Kami jadikan bulu binatang yang telah diwarnakan itu sebagai mainan anak-anak kami. Apabila mereka, si kanak-kanak tadi berpuasa kemudian rasa lapar nak makan, kami akan lengah-lengahkan dengan kami bagi mainan itu supaya kanak-kanak itu leka main dan akhirnya dia terlupa pasal dia lapar. Sehinggalah kanak-kanak itu berbuka puasa ketika masuk waktu maghrib. Jadi apa maksud hadis ini? Hadis ini apabila Sayyidatuna Rubai' binti Muawwiz menyatakan, kami telah menjadikan kanak-kanak kami juga turut berpuasa, dalam keadaan peristiwa ini berlaku pada zaman baginda Nabi SAW, dan dalam keadaan baginda Nabi tahu perkara tersebut dan Nabi tidak pula menegah perkara itu. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak kalau berpuasa sunat, contohlah hadis ni puasa pada 10 Muharram, puasa kanak-kanak tersebut adalah sah. Perpuasa kanak-kanak tersebut adalah sah. Sebab kalaulah ia tidak sah, maknanya tak boleh kanak-kanak yang belum baligh berpuasa. Kalau puasanya tak sah, nescaya Nabi SAW akan menegur tindakan ayah ibu daripada golongan Ansar yang telah meminta anak-anak kecil mereka juga turut berpuasa pada 10 Muharram. Tetapi Nabi tiba-tiba tidak menegah. Maka ini dipanggil sebagai perakuan. Dipanggil sebagai perakuan. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil iqrar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, seorang kanak-kanak yang berpuasa sunat atau puasa wajib, walaupun tak wajib kat tadi dia, contoh dia puasa pada bulan Ramadan, maka perbuatan kanak-kanak itu dinamakan sahih. Perbuatan kanak-kanak itu yang berpuasa, perbuatan itu dinamakan sahih. Okey, apa hukum bagi as-sahih? Hukum bagi as-sahih adalah as-sihhatu.
Kalau orang tanya kita, tolong perincikan as-sihah bagi perbuatan kanak-kanak yang berpuasa, kita kata as-sihah bagi perbuatan kanak-kanak yang berpuasa adalah perakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tindakan Nabi alaihi wasallam yang tidak menegur kanak-kanak yang berpuasa pada zaman baginda Nabi, maka tindakan Nabi ini adalah dipanggil sebagai ikrar, dan ikrar adalah merupakan hujjah. Jadi di sini sebagai contoh, tindakan Nabi adalah merupakan hukum. Tindakan Nabi dalam contoh di sini adalah menjadi hukum. Dan orang tanya, hukum apa nama hukum bagi perbuatan Nabi yang mendiamkan, yang tidak memberikan sebarang komentar terhadap tindakan ayah ibu orang-orang Ansar yang telah menyuruh anak-anak mereka berpuasa? Tindakan Nabi tadi, ataupun kita kata tindakan Nabi lah, ataupun perakuan Nabi tadi dinamakan as-sihhatu. Jadi as-sihhah adalah hukum, manakala perbuatan yang berkait dengan as-sihhah dinamakan as-sahih. Okey, dinamakan as-sahih. Jadi as-sahih adalah perbuatan yang diterima oleh syariat, manakala as-sihhah adalah dalil, sama ada firman Allah Taala atau sabdaan Nabi atau dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa perbuatan bagian-bagian perbuatan tertentu adalah diiktibar oleh syariat. Okey, itu adalah contoh bagi as-sahih. Dan kita juga telah meneliti contoh bagi as-sihhatu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lawan bagi as-sahih adalah al-batil atau al-fasid. Sama ertilah batil dan fasid. Jadi lawan bagi as-sahih adalah batil atau fasid, manakala lawan bagi as-sihhatu adalah al-butlan ataupun al-fasad. Okey, jadi al-batil adalah satu perbuatan yang tidak diiktibar oleh syariat. Kenapa tak diiktibar oleh syariat? Kerana ada, sebagai contoh, rukun yang tidak dilakukan atau ada syarat yang tidak dipenuhi. Jadi apabila tidak berlaku sebarang tidak berlaku sebarang syarat atau tidak berlaku sebarang rukun ataupun sebarang sebab yang diiktibar oleh syariat bagi perbuatan tertentu, kalau perbuatan itu dilakukan sekalipun, perbuatan itu tidak dinamakan as-sahih, sebaliknya perbuatan itu dinamakan batil ataupun fasid. Contoh, seorang yang melakukan salat tanpa wuduk. Salat diminta oleh syariat supaya yang melakukan salat hendaklah berwuduk terlebih dahulu. Maksud dia suci daripada sebarang hadas kecil dan juga besar. Tiba-tiba dia melakukan salat dengan meninggalkan syarat bagi sahnya sembahyang. Syarat sah sembahyang antaranya adalah berwuduk, iaitu suci daripada hadas besar dan kecil. Apabila dia melakukan salat, dia baca Al-Fatihah, dia rokok, dia i'tidal, semua rukun sembahyang dia telah lakukan. Tetapi masalahnya dia telah meninggalkan syarat sah bagi sembahyang. Maka ketika itu perbuatan dia yang mengangkat takbir, rokok, sujud itu, perbuatan salat itu tidak dinamakan as-sahih, sebaliknya dinamakan al-batil. Jadi kalau orang tanya sembahyang ni apa statusnya? Apa namanya? Kita kata sembahyang ini namanya batilah. Hazihi salatu batilatun. Sembahyang ini dianggap batil, dianggap tidak sah, dianggap rosak. Okey. Jadi hukum bagi al-batil pula adalah sebarang firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas atau sebarang dalil-dalil yang diiktibar yang lain yang menyatakan bahawa tindakan bagian-bagian menyebabkan perbuatan itu tidak sah. Jadi sebarang dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan sekian-sekian adalah tidak sah, dalil tersebut dinamakan al-butlan ataupun al-fasad. Jadi kita tengok di sini, qala rahimahullah wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlan, perbuatan yang namanya al-batil yang dari sudut kita nak datangkan definisi. Kita kata saya ataupun Imam Haramain ingin menyatakan
Al-batil melihat dari sudut dia ini telah bersifat dengan al-butlan. Maksudnya dia telah berkait dengan satu hukum yang namanya al-butlan. Jadi dengan melihat dari sudut ini, sudut iaitu perbuatan itu telah berkait dengan al-butlan, maka perbuatan itu dinamakan al-batil. Dan al-batil dari sudut perbuatan itu berkait dengan al-butlan, definisi bagi al-batil adalah ma la yata'allaqu bihi an-nufuzu wa la yu'taddu bihi. Jadi al-batil dari sudut dia bersifat dengan al-butlan. Sebab kalau kita nak datangkan definisi al-batil secara hakiki tak mampu, kerana perbuatan al-batil sangat banyak. Sembahyang tak ada wuduk, sembahyang tak pakai, tak tutup aurat, puasa dalam keadaan dia sambil-sambil puasa dia makan, sambil-sambil puasa dia minum. Okey, zakat, mengeluarkan zakat sedangkan harta tu bukan milik dia, contoh. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini namanya batil, dan setiap perbuatan itu saling berbeza. Jadi kita nak datangkan satu definisi yang merangkumi semua perbuatan al-batil tak mampu. Maka kita pun datangkan definisi hanya melihat dari satu skop sahaja, iaitu semua perbuatan ini walaupun saling berbeza, mereka berkait dengan satu hukum yang namanya al-butlan. Jadi al-batil dari sudut ini adalah ma la, ataupun ma la, maksud dia ayyu fi'lin la yata'allaqu bihi an-nufuzu wa la yu'taddu bihi, sebarang perbuatan yang sampai kepada tujuan tidak berkait dengan perbuatan ini. Maksudnya perbuatan itu ia tidak berkait dengan kesampaian kepada tujuan. Maksudnya dia tak sampai kepada tujuan. Sebarang perbuatan yang tak sampai kepada tujuan yang diinginkan daripada perbuatan tersebut, dan sebarang perbuatan yang tidak diiktibar, maksudnya tidak diiktibar oleh syariat. Jadi sebarang perbuatan yang tidak membawa kepada sampai tujuan dan tidak diiktibar oleh syariat, maka perbuatan itu namanya batil. Contoh jual beli, apa maksud yang diinginkan daripada jual beli? Maksud yang diinginkan daripada jual beli adalah berlaku pemindahan milik. Tiba-tiba dia buat satu jual beli tetapi tidak sampai kepada tujuan. Maksud dia tujuan supaya berlaku pindah milik itu tidak berlaku. Contohnya satu orang jual buku kepada satu orang lain dalam keadaan si penjual menjual bukan bukunya. Dia mencuri buku orang, dia pergi jual. Jadi tujuan jual beli supaya buku itu berpindah milik kepada pembeli tidak berlaku, tidak sampai kepada yang diinginkan. Sebab buku itu kena dipulangkan kembali kepada orang yang memilikinya. Bukan kenapa jual beli itu tak sah? Kerana si penjual menjual bukan buku miliknya. Jadi ketika itu apabila sebarang tujuan kepada suatu perbuatan itu tidak sampai, tujuannya tidak dapat diperolehi, dan dalam masa yang sama perbuatan itu diiktibar oleh syariat sebagai tidak sah, tidak diiktibar oleh syariat, maknanya perbuatan itu namanya batil ataupun fasid. Jadi batil merupakan lawan bagi as-sahih, bagi as-sahih. Okey. Jadi kalau as-sahih tadi diiktibar oleh syariat dan sampai kepada tujuan, kerana apa? Kerana gambarannya dia adalah perbuatan yang memenuhi segala apa yang diiktibar oleh syariat. Cukup rukun, cukup syarat. Maka al-batil pula adalah satu perbuatan yang tak sampai kepada tujuan dan tidak diiktibarkan oleh syariat. Okey, gambarannya apa dia? Iaitu sebarang perbuatan yang bi'an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an 'aqdan kana aw ibadatan. Jadi gambaran bi'an di situ, ba di situ adalah ba taswiriyah. Jadi kalau orang tanya apa gambaran, apa ataupun apa rupa satu perbuatan yang tak sampai kepada maksud, dan apakah rupa satu perbuatan yang tidak diiktibar oleh syariat, kita kata iaitu perbuatan yang tidak menghimpunkan segala apa yang diiktibar pada perbuatan tersebut oleh syariat. Jadi dia nak buat jual beli, syariat tidak mengiktibar kalau jual beli itu jual beli najis. Satu orang dia jual tahi lembu kepada satu orang lain, orang tu pembeli.
dia guna istilah jual beli. Maka ketika itu jual beli ini tidak diiktibar oleh syariat kerana dia tidak menghimpunkan segala yang diiktibar oleh syariat. Kerana salah satunya syariat menghendaki barang yang dijual hendaklah bukan najis. Tiba-tiba dia jual najis. Ada perbuatan yang tidak diiktibar oleh syariat, tiba-tiba dia lakukan. Dia tidak menghimpunkan semua perkara yang dituntut oleh syariat. Apabila ada saja perbuatan yang dituntut tiba-tiba tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka perbuatan yang dilakukan tersebut dinamakan batilah. Bi allam yastajmi ay bi allam yajma' ma yu'tabaru fihi syar'an. Apabila perbuatan itu tidak menghimpunkan apa saja perbuatan lain yang diiktibar padanya oleh syariat. Aqdan kana atau ibadatan. Tak kiralah perbuatan itu akad, iaitu ada dua pihak yang bersepakat, atau ia merupakan ibadah daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang dia berpuasa, sambil puasa dia minum air secara sengaja dan dia tahu benda itu tidak dibenarkan oleh syariat. Dia kata dia masih berpuasa dan dia minum air. Puasa tu sahih ataupun tidak sahih? Tidak sahih. Tidak sahih itu maksud dia apa? Batil. Kenapa dinamakan batil? Kerana perbuatan itu tidak sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh syariat dan perbuatan itu tidak dikehendaki ataupun tidak diiktibar oleh syariat. Kenapa tidak diiktibar? Kerana ada perkara kerana perbuatan itu tidak menghimpunkan semua benda yang dituntut oleh syariat. Sebab dalam berpuasa, syariat meminta orang yang berpuasa tak makan tak minum. Tiba-tiba dia makan ataupun dia minum, dia melakukan perbuatan yang tidak diiktibar oleh syariat. Maka apabila ada perbuatan yang tidak diiktibar oleh syariat dilakukan, perbuatan tersebut dinamakan batil ataupun fasid. Okey, apa contoh tuan-tuan? Okey, contoh ni kalau kita nak ambil, saya dapat lihat, dapat cari tadi contoh yang boleh didatangkan untuk nampak contoh apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Ini juga hadis yang saya ambil ataupun saya pilih daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Saya datangkan contohnya. Contoh al-butlan atau al-fasad. Okey, saya datangkan di bahagian komen, boleh tengok. Okey, ada satu hadis yang diriwayatkan. Ada satu orang tanya soalan, apa hukum kopi tahid musang. Nanti kita sentuh sikit insya-Allah. Okey. Contoh al-butlan, iaitu contoh hukum al-butlan ataupun sama erti juga dengan al-fasad. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni saya ambil daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari bi sanadina ilaihi haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'an Az-Zuhri qala Urwah bin Zubair qalat Aisyah radhiyallahu anha dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtari wa a'tiqi fa innal wala'a liman a'taq. Thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-'ashiyyi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Thumma qala ma balu unasin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah. Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in ishtarata mi'ata syartin syartullahi ahaqqu wa awsaq. Jadi dalam hadis ini kisahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ingin membebaskan seorang hamba perempuan yang bernama Barirah, Sayyidatuna Barirah. Jadi Sayyidatuna Barirah ni berstatus hamba. Dalam masa yang sama Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, dia ada tuan dia lah. Dia hamba, dia ada tuan dia. Jadi Sayyidatuna Barirah ingin dibebaskan.
Jadi tuan dia letak syarat, kalau kamu berjaya bayar jumlah sekian, kami akan bebaskan kamu. Jadi Sayyidatuna Barirah tak cukup duit, beliau kumpul tapi tak cukup duit. Lalu beliau meminta daripada Sayyidatuna Aisyah agar membantu beliau membebaskan diri beliau. Lalu Sayyidatuna Aisyah setuju untuk bayar jumlah yang tak cukup, dan Sayyidatuna Aisyah akan menjadi pembebas kepada Sayyidatuna Barirah daripada status kehambaan. Keluarga ataupun tuan yang tuan kepada Sayyidatuna Barirah setuju, tetapi pemilik ataupun tuan kepada Sayyidatuna Barirah meletakkan syarat. Sayyidatuna Aisyah boleh menjadi orang yang membebaskan Sayyidatuna Barirah, tetapi hendaklah ada satu syarat. Apa dia? Syaratnya adalah al-wala milik kami. Apa dia al-wala? Al-wala iaitu satu hubungan yang akan menyebabkan kalaulah seseorang hamba itu telah bebas, kemudian takdir hamba itu meninggal dunia dan dia tidak ada ahli waris, maka harta si hamba tadi yang pada asalnya hamba tapi dah jadi orang merdeka sekarang dibebaskan, hartanya akan diwarisi oleh bekas tuan dia. Jadi hubungan itu dipanggil al-wala. Al-wala menunjukkan orang ini dia adalah merupakan orang yang pernah dibebaskan oleh orang bagian-bagian. Contoh, kita ambil contoh dalam kisah ini, maknanya tuan kepada Sayyidatuna Barirah meletakkan syarat, kalau Sayyidatuna Barirah dibebaskan oleh Sayyidatuna Aisyah, kami setuju untuk bebaskan, tetapi dengan syarat kalau Sayyidatuna Barirah meninggal dunia dan keadaan dia tidak ada ahli waris yang lain, maksudnya tak ada anak, tak ada isteri, tapi tak ada anak, tak ada isteri, memang beliau perempuan tak ada anak, tak ada suami contoh, dalam masa yang sama ada harta, maka harta itu siapa yang warisi? Tuan kepada Sayyidatuna Barirah meletakkan syarat, yang mewarisi adalah kami, bukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan dalam syariat, orang yang membebaskan seorang hamba, dia yang akan memiliki al-wala tersebut. Yang membebaskan dialah yang akan mewarisi harta bekas seorang hamba. Jadi bila begitu, perkara itu telah diadukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ma balu unasin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah. Apa kena dengan orang-orang tu yang mereka ni telah meletakkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Lalu kata Nabi, barang siapa yang telah meletakkan syarat sedangkan syarat itu tidak ada dalam kitab Allah, maksudnya bercanggah dengan syariat, maka syarat itu adalah terbatal sekalipun orang itu telah mensyaratkan 100 syarat. Dan kalau orang itu letakkan ada 100 syarat sekalipun, cuma 100 syarat itu bercanggah dengan syariat, maka semua syarat-syarat itu tidak akan satu pun diiktibar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hadis ini, katakan satu orang dia jual buku dia kepada seseorang. Kemudian dia kata, saya jual buku ni kepada kamu dengan harga begini-begini, dengan syarat, apa syaratnya? Dengan syarat kamu berhak, kamu hanya boleh memiliki buku ini dalam tempoh 3 hari. Hari keempat kamu kena pulangkan buku ini kepada saya. Dia buat syarat begitu. Dia kata, saya jual buku ini kepada kamu, tapi kamu hanya memiliki buku ni tempoh 3 hari je. Hari keempat kamu kena pulangkan buku ni kepada saya. Hak milik buku pada hari yang keempat adalah hak milik saya, bukan hak milik kamu lagi sebagai seorang pembeli. Dia letak syarat begitu. Jadi syarat ini telah bercanggah dengan syariat. Kalaulah jual beli itu berlaku macam tu, satu orang buat jual beli dan dia letakkan syarat, si penjual letakkan syarat, barang yang kamu beli ini milik kamu pada hari pertama, kedua dan ketiga. Hari keempat barang itu adalah milik saya. Setuju atau tidak? Si pembeli pun bingung. Setuju, dia kata setuju. Si pembeli pun bingung, dia kata setuju. Jadi jual beli ini adalah tidak sah. Jadi jual beli ini namanya apa? Namanya batil. Jadi al-bay'u batilun. Okey, hukum kepada al-batil apa dia? Hukum kepada al-batil adalah al-butlan. Lalu kalau orang kata, okey, tolong nyatakan saya terperinci, apakah al-butlan bagi situasi jual beli yang syarat dia hari keempat buku yang dijual itu mesti menjadi milik kepada penjual. Tolong perincikan al-hukmu al-batil di sini. Kita kata hukum
yang menyatakan bahawa jual beli itu adalah batil adalah sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam, man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Maka sabdaan Nabi ini adalah al-butlan ataupun al-fasad. Manakala perbuatan jual beli yang mensyaratkan barang yang dijual hendaklah menjadi milik penjual semula pada hari yang keempat, contohnya perbuatan jual beli itu dinamakan al-batil. Perbuatan itu namanya batil. Hukum batil di sini adalah sabdaan Nabi alaihi salatu wasalam, laisa fi kitabil man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Jadi sabdaan Nabi ini adalah dinamakan al-butlan kepada perbuatan yang namanya al-batil, iaitu sebagai contohnya perbuatan al-batil apa dia? Satu jual beli yang mana penjual mensyaratkan barang yang dijual tadi akan kembali menjadi milik si penjual pada hari yang keempat. Okey. Alhamdulillah, selesai kita meneliti berkenaan as-sahih dan juga al-batil. Kemudian kata al-Imam al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal 'aqdu yattasifu bin nufuzi wal i'tidad wal ibadatu tattasifu bil i'tidadi faqat istilaha. Jadi kalau kita tengok dalam definisi as-sahih dan juga al-batil, dia ada kalimah an-nufuz, dia ada kalimah wa yu'taddu bihi, ataupun boleh kita datangkan dalam bentuk masdar, kita kata al-i'tidad. Jadi ada kalimah an-nufuz, asal makna bahasa Arab itu sampai kepada tujuan, dan ada kalimah al-i'tidad iaitu diiktibar. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, secara istilah ilmunya, yang akan dianggap yang disifatkan dengan an-nufuz dan juga al-i'tidad adalah akad. Akad jual beli, kita kata hadzal aqdu nafizun wa hadzal aqdu mu'taddun bihi. Akad ini sampai kepada sasaran yang diinginkan, akad ini diiktibar. Dari segi istilah kita hanya akan sebut al-aqdu nafizun wa huwa aidan mu'taddun bihi. Tetapi kalau bukan akad iaitu ibadah, kita tak akan guna istilah hazil ibadatu nafizah. Tak akan ada istilah itu. Dari sudut istilahnya, cara penggunaan bahasa ilmunya, kita tak kata hazihis salatu nafizatun. Kita tak akan kata begitu. Kerana macam kita sebut tadi, an-nufuz adalah perbuatan mukallaf, manakala al-i'tidad adalah perbuatan makhluk. Al-i'tidad adalah perbuatan syariat, perbuatan syariat. Jadi oleh kerana ibadah, dia tidak ada satu maksud yang diinginkan daripada ibadah tersebut. Dari segi kepentingan dunia, berbeza dengan akad, dia ada unsur-unsur kehendak dan juga maksud yang diinginkan dari sudut keduniaan. Maka ketika itu ibadah kita hanya akan sifatkan dia sebagai al-i'tidad. Hazil ibadah mu'taddun biha. Ibadah ini diiktibar oleh syariat. Kita tak kata ibadah ini sampai kepada sasaran. Secara istilahnya, secara istilah ilmunya, kita tidak akan menggunakan istilah nafiz ataupun an-nufuz pada ibadah. An-nufuz hanya menjadi sifat kepada akad. Jadi satu perbuatan itu, katakan perbuatan itu adalah perbuatan sahih. Jadi kita kata hadzal aqdu sahihun wa huwa nafizun wa huwa mu'taddun bihi. Okey, tak ada masalah di segi laras bahasa ilmu. Tapi kalaulah perbuatan yang sahih itu adalah ibadah, contohnya kita kata hadhihi salatu sahihah. Okey, betul, tak ada masalah segi laras bahasa ilmu. Hadhil ibadatu mu'taddun biha. Ibadah ini diiktibar oleh syariat. Okey, kita pun kata okey, tak ada masalah. Tapi kalau seorang tu kata hadhil ibadatu nafizatun, secara laras bahasa ilmu kita kata tak betul cara penggunaan nafizah untuk ibadah. Kerana nafizah hanya menjadi sifat kepada akad, bukan menjadi sifat kepada ibadah. Jadi kalau contoh, kalau kita kata hadhihi salatu sahihatun
li'annaha yu'taddu biha. Kita kata ibadah ini sahih kerana dia telah diiktibar oleh syariat. Kita tak akan kata wali'annaha nafizatun atau ta'allaqa biha an-nufus. Kita tak akan guna kalimah an-nufus ataupun an-nafizah bagi ibadah. Kita hanya menggunakan untuk ibadah mu'taddun biha ataupun al-i'tidad, iaitu diiktibar oleh syariat. Tapi kalau perbuatan yang sah itu adalah merupakan akad, kita boleh kata kita boleh guna kalimah al-i'tidad, kita juga boleh guna kalimah an-nufus. Jadi di sini hanya dari sudut laras bahasa ilmunya, secara istilah ilmu tak kena kalau kita guna kalimah an-nufus untuk disandarkan atau digandingkan dengan ibadah. Tetapi kalaulah perbuatan itu akad, dia boleh digandingkan dengan kalimah al-i'tidad sebagaimana ibadah. Dalam masa yang sama, akad juga boleh digandingkan dengan kalimah an-nufus. Jadi kalimah an-nufus hanya untuk akad, tidak untuk ibadat. Kalimah al-i'tidad pula boleh untuk boleh untuk akad dan boleh juga untuk ibadah. Alhamdulillah, saya kira itu saja yang kita dapat bincangkan pada hari ini. Dan di sana tadi ada satu soalan berkenaan dengan kopi apa tadi. Okey, ini soalan berkenaan dengan kopi tadi berkenaan dengan kopi taik musang Okey, adakah haram atau macam mana? Yang ini kita boleh rujuklah fatwa di Malaysia macam mana, saya pun tak pasti. Tapi secara hukum dalam mazhab Imam Syafi'inya, sesuatu benda macam biji buah dan contohnya, kalau dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh binatang, kemudian keluar balik biji tersebut, contoh macam kita ambil kopi lah saya telan biji kopi atau musang tu telan biji kopi, kemudian sewaktu buang air besar, musang tu keluarkan balik kopi itu. Jadi kopi itu boleh tak kalau saya dah bersihkan, semestinya kena dicuci dulu, sebab dia mutanajis, dia keluar daripada bahagian najis, keluar daripada dubur Jadi setelah kopi itu dibersihkan, boleh tak saya guna untuk minuman setelah saya dah cuci kopi itu? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dinyatakan, dan ini ada disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri, sekiranya kopi itu, biji kopi itu kalau ditanam dia boleh tumbuh balik, barulah biji kopi itu boleh dimakan. Kalaulah takdir kalau ditanam dia boleh hidup balik, dia tak rosak lagi dia punya sistem yang ada dalam biji kopi itu. Maknanya kalau kita tanam dia boleh hidup balik, dia boleh tumbuh balik, tumbuh pokok kopi, maknanya biji kopi itu tidak haram untuk dimakan setelah dibersihkanlah. Tetapi kalau kita tanam pun dia tidak akan dapat hidup kerana sistem yang ada dalam biji kopi itu dah rosak, sehingga kalau dicampakkan ke tanah pun dia tak akan tumbuh dah, dia dah habis dah. Ketika itu biji kopi tadi sudah tidak boleh dimakan, dia adalah haram dimakan. Jadi begitu jugalah kopi taik musang ni Jadi saya pribadi saya tak tahu kalau kopi itu setelah keluar daripada musang tu, setelah keluar daripada najis musang tu, kita bersihkan balik kopi itu dan kita tanam balik, mau tak ditumbuh? Secara ilmu tanamannya agak-agak boleh tumbuh balik atau tidak? Kalau dari sudut tanaman, dari sudut ilmu pertanian menyatakan biji kopi ni dah tak boleh dah, dia tak akan tumbuh dah sebab dia dah rosak dia punya ni, kerana dia sudah dimakan oleh si musang tadi. Kalaulah ilmu pertanian menyatakan kopi ataupun kopi tersebut sudah tidak lagi boleh tumbuh, dia dah tak boleh jadi benih dah, maka ketika itu kopi itu walaupun sudah dibersihkan dengan air tidak boleh dimakan kerana dia sudah dianggap najis. Dia sudah dianggap najis. Okey, itu berkenaan dengan soalan kopi. Tapi soalan kopi ni tak berkait dengan ilmu usul fiqh, dia berkait dengan ilmu fiqh. Tapi tak apalah, lalang kita dah ni, kita boleh sebutkan sekali. Ada satu lagi soalan disebut, adakah suatu perkara boleh jadi dua hukum di situ? Contohnya
suatu perkara itu dihukumkan butlan, maknanya kalau buat akan jadi tahrim. Okey. Cantik soalan ni. Contoh, boleh tak satu perbuatan tu dia dinamakan sebagai batil dan dia juga dinamakan sebagai haram? Boleh. Boleh jadi begitu. Boleh. Sebagai contoh, seseorang yang solat dalam keadaan dia tidak berwuduk, sembahyangnya batil. Sembahyang itu distatuskan sebagai batil. Perbuatan orang itu melakukan solat secara tanpa wuduk, dia juga dinamakan haram. Cuma dia dinamakan haram kerana kalau dia buat, dia berdosa. Kalau dia buat, dia berdosa. Kalau ditinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Maka dari sudut ini dinamakan sebagai haram. Tapi kalau kita melihat dari sudut solat itu diiktibar atau tidak oleh syariat, kalau solat itu tidak diiktibar oleh syariat, maka dinamakan juga dia sebagai batilun. Sebab ada juga satu keadaan perbuatan itu haram, dalam masa yang sama dia adalah sahih. Ada juga. Tak semestinya semua perbuatan haram akan menjadi batil ataupun menjadi fasid. Kadang-kadang ada perbuatan haram tetapi dia adalah sahih. Ambil contohnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jual beli ketika azan Jumaat kali kedua. Orang lelaki, penjual lelaki, pembeli pun lelaki, azan kedua, yang mana lepas azan tu imam akan berkhutbah terus. Ketika azan tu dia masih lagi buat jual beli. Perbuatan mereka membeli dan menjual itu dinamakan haram. Tapi dalam masa yang sama, adakah jual beli itu dinamakan sebagai batil? Jawapannya tidak. Jual beli itu adalah sahih. Jadi dia dianggap sebagai jual beli yang sah. Memang berlaku. Tujuan transaksi itu, barang itu dipindah milik itu berlaku. Dan diiktibar oleh syariat. Maknanya sampai kepada tujuan dan diiktibar oleh syariat. Tapi dalam masa yang sama, dari sudut yang lain, tindakan orang itu berjual beli, orang itu mendapat dosa. Perbuatan itu haram, tapi dalam masa yang sama dia juga adalah sahih. Jadi tak semestinya sesuatu perbuatan itu dia adalah haram terus menjadi sahih. Terus menjadi batil. Kadang-kadang dia haram dan dalam masa yang sama dia juga adalah batil. Tapi kadang-kadang dia haram tetapi tidak menjadi batil, sebaliknya menjadi sahih. Itu dibincangkan ataupun dihalusi oleh para fuqaha kita. Alhamdulillah. Okey, jazakumullahu khaira. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita di dalam majlis ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa itu saja di peringkat saya, dan insya-Allah sekiranya ada rezeki kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah, untuk terus di dalam mendalami ilmu ini secara santai begitu. Saya mohon maaf, saya sengaja baca pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, kerana ilmu ini dia agak detail, dan kalau kita buat secara laju-laju tu nanti takut tak sampai kepada maksud yang diinginkan. Jadi kita baca santai-santai. Kita pun target mungkin majlis ni akan menjangkau 80 majlis atau 100 majlis, dan kita dah sampai ke majlis yang ke-16 alhamdulillah. Dan moga-moga sedikit tambah pula dengan hafalan akan menyebabkan kefahaman kita terhadap hukum hakam, terhadap ilmu usul fiqh secara khusus akan lebih teliti dan lebih menarik, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon kemaafan kalau ada kesilapan dalam tutur bicara. Moga semua kita dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan majlis kita untuk petang ini dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن